Sebab tu cikgu cakap, Form 1 and your Form 2 syllabus are very important. Okey, lagi 1 minit. Okey, tak apa. Kamu nak bersedia, bersedialah. Okey. Right. Okey. So, masa dah jam 8. Okey, lagi sekali salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar cikgu? Okey, khabar baik. Okey, tanpa membuang masa, kita akan sambung apa yang kita tinggal minggu lepas. Okey, cikgu tinggalkan kamu dekat tanih jenis Chernozem. Okey, minggu ni kita akan sambung. Kamu boleh rujuk nota kamu muka surat 5. Okey, nota kamu, nota yang cikgu bagi, nota kamu tu muka surat 5. Manakala buku teks, okey, manakala buku teks kamu boleh rujuk muka surat 38. Nota cikgu muka surat 5, buku teks muka surat 38. Jelas? Jelas? Okey, kita sambung. Okey, kita sambung. Boleh nampak papan putih dengan jelas dan boleh dengar suara cikgu dengan jelas? Okey, bagus. Okey. Tanih yang kedua, tanih yang pertama, jenis tanih yang pertama kita dah belajar iaitu tanih Chernozem. Okey, cikgu nak ingatkan balik. Okey, cuba refresh balik. Tanih Chernozem adalah jenis tanih yang tanih hitam. Bagus. Okey, yang buat ulang kaji mesti tahu. Okey, tanih hitam. Dijumpai di kawasan apa? Kawasan mana? Padang, rumput, hawa sederhana. Okey. Sebelum cikgu masuk kepada tanih yang seterusnya, okey, cikgu nak tekankan di sini. Okey. Okey, ulang kaji. Okey, cikgu tak pasti, cikgu ada bagi tahu ni dalam kelas yang lepas ataupun kelas-kelas yang lepas. Cikgu tak pasti tapi it's okay. Cikgu akan ingatkan pelajar cikgu dalam kelas ini. Okey. Bila pelajar buat ulang kaji untuk jenis tanih, okey, bila kamu buat ulang kaji untuk jenis tanih, okey, kan ada 6 jenis tanih kan? Okey, apa yang pelajar perlu buat? Pelajar perlu hafal jenis tanih bersama kawasan. Excuse me. Ini. Padang, rumput, hawa sederhana. Baik. Bila pelajar buat ulang kaji, okey, bila kamu buat ulang kaji tentang jenis tanih bab 3 ni, apa yang perlu kamu buat? Pelajar perlu hafal jenis tanih bersama kawasan. Okey, contoh kamu nak hafal tanih Chernozem. Bila kamu hafal tanih Chernozem, ingat sekali tanih Chernozem ini boleh dijumpai di kawasan jenis apa? Okey? Contohnya untuk tanih Chernozem, kamu boleh jumpa di kawasan padang rumput hawa sederhana. Ingat jenis tanih sekali dengan kawasannya. Okey, jelas? Jelas? So, penting ya. So, sebab tu cikgu letak dekat sini. Apa yang penting cikgu akan nyatakan di sini. Okey, so cikgu ulang lagi sekali. Jenis tanih ingat dengan kawasan. So bila kamu buat ulang kaji, kamu buka nota, okey kamu nak ingat tanih yang pertama. Okey, tanih Chernozem di kawasan padang rumput hawa sederhana. Okey, jenis tanih has to come together with the jenis kawasan, the kawasan.
Okey, itu saja yang cikgu nak ingatkan. So, please take note ya, pelajar. Okey, cikgu sambung. Okey, tanih yang kedua. Tanih tanih permafrost di kawasan hutan tundra. Okey. Tanih permafrost di kawasan hutan tundra. Okey. Keyword kamu nak ingat ini adalah jenis tanah apa? Okey, keyword kamu nak ingat ini adalah jenis tanah apa? Sangat senang. Nampak perkataan frost di sini? Nampak perkataan frost? Hello. Okey. Dalam bahasa Inggeris, frost merujuk kepada apa? Frost merujuk kepada apa? Bukan yang cake frosting tu, not the frosting cake stuff. Okey. Bermaksud act of freezing, right? Something to do with freezing. Pembekuan. Okay, something to do with freezing ataupun pembekuan. Okay, freeze is pembekuan. Sejuk is cold. Two different things. Jangan keliru. Okay. Maksudnya ini adalah jenis tanih beku. Okay, tanih beku. Okay, tanih permafrost adalah tanih beku yang disebabkan oleh suhu sejuk yang melampau. Okey, perkara yang pertama kamu nak ingat jenis tanih macam contoh tanih Chernozem tadi adalah jenis tanih hitam. Manakala permafrost macam mana kamu nak ingat? Nampak perkataan frost, okey, frost merujuk kepada act of freezing, pembekuan. So, kamu boleh ingat bahawa tanih permafrost adalah sejenis tanih beku. Kenapa tanih tersebut adalah tanih beku? Adalah disebabkan oleh suhu sejuk yang melampau. Okey, jelas? Jelas? Okey. Yang pertama, perkara yang pertama kamu kena ingat jenis tanah. Okey, jenis tanih adalah jenis tanih apa? Okey, Chernozem tanih hitam, manakala permafrost adalah tanih beku. Okey, perkara yang pertama. Alright. Yang kedua, okey, bila tanih itu adalah tanih beku, okey, merupakan tanih yang kurang subur. Okay, less fertile. Kurang subur, sejuk dan membeku sepanjang tahun. Okay, sejuk sepanjang tahun. Jadi ini adalah ciri-ciri. Okay, ciri-ciri tanih tersebut. Okay, ciri-ciri tanih tersebut. Tanih yang kurang subur, sejuk dan membeku sepanjang tahun. Okay, tulis cikgu baru perasan. Okay, congratulations, very good. Okay, teruskan usaha anda. Okay, apa yang cikgu underline, apa yang cikgu gariskan dekat sini, kamu tolong highlight dalam nota kamu. Sambil kamu dengar apa yang cikgu ajar, sambil kamu lihat papan putih, sila catat, sila buat catatan kecil, tolong highlight dalam nota kamu. Sambil kamu belajar dekat sini, sambil di situ tangan kamu bergerak. Okay? Jangan duduk saja. Okay. Dan merujuk kepada tumbuhan. Jadi, tumbuhan yang tumbuh di tanih permafrost ini, tumbuhan merupakan tumbuhan yang
mempunyai daya tahan yang tinggi. Daya tahan yang tinggi. Maksudnya jenis tanah beku, jenis tanih beku, okey, tumbuhan yang nak tumbuh dekat tanih beku mesti mempunyai daya tahan yang tinggi. Okey, daya tahan yang tinggi. Okey, kamu boleh rujuk dalam nota kamu. Okey, contoh contoh tumbuhan semula jadi. Contoh tumbuhan semula jadi. Apa dia? Ada banyak kan? Okey. Lumut. Ada lumut. Ada apa lagi? Lichen. Lumut. Cikgu tulis 2 je lah. Okey, kamu boleh rujuk dalam kamu punya nota. Cikgu ada letakkan di situ dengan jelas. Lichen, lumut, kulampir dan sebagainya. Kamu nak tahu dengan lebih jelas? Sama ada kamu boleh rujuk di bahagian iklim. Cikgu ada sertakan gambar-gambar. Kalau tak ada gambar yang tak ada, kamu boleh rujuk di internet. Cari je, tekan je nama tu. Cari, kamu akan nampak. Okey, kamu akan nampak. Okey, untuk contoh, kamu mesti tahu jenis tumbuhan. Kamu wajib tahu jenis tumbuhan. Okey. Kalau kamu tak nak ingat semua pun tak apa. Okey. Ingat jenis tumbuhan 3 hingga 5. For the safe side, 3 hingga 5. Okey, 3 hingga 5. Contoh kalau kamu ditanya dalam soalan subjektif, suruh kamu list, suruh kamu nyatakan. Okey? Kamu boleh selamat daripada hilang markah. So, sila ingat 3 daripada 5. Macam mana kamu nak ingat? Ulang kaji. Ulang kaji, buat latihan, ulang kaji. Okey, ulang kaji. Okey, cikgu sambung. Okey. Contoh hidupan. Contoh hidupan liar. Okey, hidupan liar. Okey, ni kan kawasan yang sejuk. Okey, kawasan yang sejuk, tanah dia pun beku. So, mesti hidupan liar pun yang bersesuaian dengan iklim. Okey, di kawasan hutan tundra, jenis tanah. Okey, di kawasan sejuk, musang Arktik. Apa lagi? Beruang kutub. Okey, polar bear, beruang kutub dan sebagainya. Okey, beruang kutub dan sebagainya. Vidya Shri, macam cikgu cakap tadi. Okey, lichen it's like some kind of moss grass. Okay, some kind of moss grass. Okay, you can, kalau kamu tak tahu Vidya Shri, you can always search in the internet. Okay, kamu boleh search dalam internet. Kamu cuba rujuk bahagian iklim, cikgu ada sertakan ataupun tidak, sebab banyak tumbuhan cikgu ada bubuh dekat bahagian iklim. Okay, kalau tak ada juga, kamu boleh rujuk dekat internet. Tekan je lichen, go to Google Images, tekan je lichen, kamu boleh tengoklah jenis. Okay. Yes, the type of soil effect. Kan sekarang kamu belajar, okay, kamu belajar tentang pengaruh, okay, pengaruh kepada hidupan liar dan juga apa? Hidupan liar dan juga tumbuhan. So ini adalah pengaruh dia, jenis tanah. Pengaruh bentuk muka bumi. Okay, bentuk muka bumi, saliran, tanah. Ini adalah pengaruh. Okay, it does effect. Okay, it does effect. Okay. Okay, cikgu tak nak membebel dah. Kita sambung. Okay, boleh ha? Cikgu padam. Okay, kita masuk iklim lagi. So, apa yang penting cikgu akan tekankan. Yang lain, sila buat ulang kaji. Okay, I've already told you yang mana penting, yang mana kamu perlu ingat. Okay, cikgu dah bagi kamu tips. Macam mana nak ingat. Terus, yang pertama,
Chernozem, tanah hitam. Yang kedua, permafrost adalah tanah beku. Okay, so you can know the differences already now. Okay. Okey. Cikgu sambung. Okey. Next adalah tanah rhizoles di kawasan apa? Gurun panas. Tadi beku. Okey, tadi beku, tanah beku. Sekarang di kawasan gurun panas, bila kamu nampak perkataan gurun panas, messages to phone. As usual, every week messages to phone. Okay, no changes in that. Unless kalau cikgu bagi tahu apa-apa. Okay. Okay, kawasan gurun panas. Bila kamu nampak aja kawasan gurun panas, okay, kamu tahu kawasan gurun panas, cuaca dia macam mana? Okay, cuaca dia mesti panas kan? Okay. Maksudnya ia adalah tanah kering. Okey, tanah yang kering. Okey, dry soil, tanah yang kering. Okey. Dan jenis tumbuhan hanya tumbuhan yang berakar panjang. Berakar panjang. Jenis tumbuhan yang berakar panjang sahaja. Kenapa? Sebab tanah yang kering tak ada air. Okey, untuk akar untuk mencari air. Okey, akar yang panjang untuk mencari air. Okey. Tanah pasir yang kering dan tandus. Tanah pasir yang kering dan tandus menyukarkan, okay, menyukarkan pergerakan hidupan liar. Okey, menggerakkan hidupan liar di kawasan gurun panas aktif pada waktu siang. Okey, tanah yang panas, okey, tanah yang panas, okey, dan tandus menyukarkan pergerakan, okey, pergerakan hidupan liar, okey, yang kurang aktif pada waktu siang, okey, sebab panas. Okey, panas, tanah kering. Okey, panas, tanah kering. Dan jenis tumbuhan, okey, tumbuhan semula jadi. Ini kamu dah tahu, memang kamu dah tahu. Tumbuhan semula jadi. Okey, apa dia? Tumbuhan semula jadi di kawasan gurun panas. Tumbuhan semula jadi di kawasan gurun panas. Okey, pokok kaktus. Okey, ini yang famous lah. Okey, pokok kaktus. Okey, dalam sains pun kamu belajar. Okey, yang lagi satu hidupan liar. Okey, ini pun famous. Apa dia? Unta, camel. Okey, dan lain-lain. Okey, so kedua-dua contoh ini adalah contoh yang famous lah.
Pelajar dah kenal. Okey, memang dah kenal. Okey. So, okey. Tanah yang pertama Cernozem, tanah hitam. Tanah yang kedua adalah permafrost, tanah beku. Dan yang ketiga tanah eridisols adalah tanah kering. So kamu dah boleh kenal pasti. Okey, jenis tanah ini merujuk kepada jenis tanah yang bagaimana. Okey, jelas? Jelas? Okey, moving to the next one. Cikgu tak nak guna duster, lambat. Enggak, cepat je. Okey. Next, okey. Okey. Tanah letosol. Okey, muka surat 6. Masuk muka surat 6. Rujuk muka surat 6. Ish. Di kawasan kawasan apa? Hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Okey, ini senanglah kamu nak ingat kawasan dia. Okey, dua jenis kawasan. Satu, dua-dua ada tropika di belakangnya. Satu adalah hutan hujan tropika dan lagi satu adalah hutan monsun tropika. Okey? Last. Ini banyak sikit kamu nak ingat. Okey? Ini adalah tekstur tanah yang pelbagai. Okey, kamu nampak kan ada dua jenis hutan. Okey, ada dua jenis hutan. Okey, this is the only tanah yang mempunyai tekstur yang pelbagai. Ada banyak jenis. Ada banyak jenis. Okey, kita pecahkan kepada 4. Kepada 4. Berpasir, liat, lembap, dan lagi satu apa? Lagi satu, berwarna merah atau kuning. Berwarna merah atau kuning. Okey, hutan pula. Tanah letosol di kawasan hutan hujan tropika. Okey, tekstur tanah yang pelbagai. Kamu pecahkan kepada 4. Okey, berpasir, liat, lembap. Okey, berwarna sama ada merah ataupun kuning. It's either red or yellow. Okey, so ini kamu kena ingat. Cikgu dah senangkan kerja kamu supaya kamu lebih nampak. Cikgu dah pecahkan. Supaya kamu nampak. Okey, supaya kamu nampak. Okey, liat. Okey, liat. Pernah kamu nampak tanah liat tak? Tanah yang pekat dan berair. Okey, pekat dan berair. Okey, tanah liat. Macam mana cikgu nak explain? Okey, do you know clay? Clay? Clay. Okey. Kamu tanya mak kamu, mesti dia tahu. Okey. Tanah dekat rumah okey, rumah orang India mesti ada periuk tanah liat, mesti ada periuk tanah liat. Okey? Yes, mud like. Okey, clay mud. Okey, clay mud. Dia tak pekat, dia pekat dan berair. Okey, pekat dan berair. Okey? Okey.
dan berair. Okey, kamu boleh jumpa jenis tanah liat di kawasan berpaya. Okey, kawasan berpaya. Okey, kawasan bersaliran buruk. Okey? Tanya je mak kamu. Okey, rumah kita ada periuk tanah liat tak? Dia akan bagi tahu kamu. Okey? Okey. Hutan hujan tropika, hutan hujan tropika, hutan monsun tropika, hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika tumbuh dengan padat. Okey, tumbuh-tumbuhan dia tumbuh dengan padat, very compressed. Okey, tumbuh dengan padat, tinggi dan mempunyai pelbagai spesies tumbuhan. Ini adalah dia punya ciri. Okey. Ciri-ciri. Okey, dan yang ketiga, hutan menjadi habitat. Okey, ni kamu dah belajar dah. Dalam sains pun kamu dah belajar. Pelbagai jenis hidupan liar. Okey, dekat hutan kan banyak jenis hidupan. Okey, yang bergantung kepada ekosistem hutan. Bergantung kepada ekosistem hutan untuk apa? Untuk tempat tinggal. Okey, tempat tinggal dan sumber makanan. Sumber makanan. Kalau dalam masa lapang kamu, kalau kamu free, kamu buka lah channel National Geography. Okey, kamu boleh lihat semua hidupan-hidupan liar dekat hutan. Okey? When you have free time, watch that kind of channel. You can gain extra knowledge. Okay, you can gain extra knowledge. Okay, and then macam biasa, kamu perlu tahu jenis tumbuhan. Okay, tumbuhan semula jadi dan hidupan semula jadi. Untuk semua jenis tanih, okay, untuk semua jenis tanih, pastikan kamu ingat jenis tumbuhan semula jadi yang tumbuh di jenis tanih tertentu dan juga hidupan yang hidup di tanih dan kawasan tersebut. Okey, jelas? Jelas? Okey, untuk tanih letosol di kawasan hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika adalah okey, jenis hidupan haiwan hutan lah. Okey, haiwan hutan, forest animals. Haiwan hutan. Okey, forest animals, gajah, harimau, rusa dan sebagainya. Okey? Sebagainya. Tumbuhan adalah tumbuhan, hidupan adalah hidupan. Okey, these are animals, these are plants. Okey, perbezaan dia. Ini adalah hidupan semula jadi, that means animals. Okey, hidupan liar, hidupan liar. Hidupan liar. Okay, wild animals. Okay, wild animals. Okay, jelas? Ya, tumbuhan pun hidupan. Tapi tumbuhan ada dua jenis kan. Satu tumbuhan semula jadi, ada yang satu lagi tumbuhan
yang kita kena tanam. So ada perbezaan. Hidupan liar merujuk kepada haiwan. Merujuk kepada haiwan. Merujuk kepada haiwan. Okey, sambung. Kita sambung. Sekejap, habuk masuk mata. Okey. 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 Dan kita nak masuk lagi 2 jenis tanih. Okey. Muka surat 6 juga, kamu boleh rujuk muka surat 6. Okey, tanih podzol. Okey. Podzol. Seperti kamulah kamu nak sebut macam mana. Okey. Janji spelling dia kamu betul. Podzol. Okey, tanih podzol di kawasan hutan konifer. Kawasan hutan konifer. Kawasan hutan konifer. Okey. Ini adalah jenis tanih yang nipis, berasid. Cikgu laju sangat ke? Cikgu laju sangat ke? Tak kan? Okey. Hutan konifer, rujuk balik. Kamu punya silibus tingkatan berapa? Rujuk balik silibus tingkatan 2. Okey? Rujuk balik silibus tingkatan 2. Dan beku. Okey? Tanih yang nipis, berasid dan beku. Okey? So, kalau kamu jumpa beku, nipis, maksudnya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanih ini mesti mempunyai daya tahan yang tinggi. Okey, bukan semua jenis tumbuhan boleh tumbuh dalam jenis tanih yang macam ni. Okey? Tumbuhan yang berakar pendek kerana tidak dapat menerjah masuk jauh ke dalam tanah. Okey? Masuk ke dalam tanah. Dan tanih jenis ini memudahkan pergerakan hidupan liar. Memudahkan pergerakan hidupan liar. Dan macam biasa, ingat jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, yang pertama, okey, kamu kena tahu kawasan hutan konifer ini adalah kawasan yang iklim sejuk. Okey, kawasan yang iklim sejuk. So, okey, tanih yang nipis, berasid dan beku. Bila tanih beku, okey, akarnya akan pendek kerana bila tanih beku, tanihnya keras kan. So, akar tidak dapat menerjah masuk ke dalam tanah. Faham? Tadi kawasan gurun panas, tanah
kering. Okey, so tumbuhan, akar tumbuhan kena masuk ke dalam untuk mencari air. Tetapi untuk tanih podzol ini, ia merupakan tanih nipis, berasid dan beku. So akar tumbuhan menjadi pendek kerana tidak dapat menerjah masuk ke dalam tanih. Masuk ke dalam tanah dan ia memudahkan pergerakan hidupan liar. Menerjah means masuk. To wander inside. Menerjah masuk untuk masuk dengan lebih mendalam. So, kenal pasti perbezaan tanih kering dan juga tanih beku. Tanih kering dan juga tanih beku. So, kalau kering dia kena masuk dalam, akar kena masuk dalam untuk cari air. Untuk beku, tumbuhan akar dia pendek sebab tanah adalah beku. So dia tak dapatlah nak masuk dalam, tak boleh. Faham? So, kenal pasti perbezaan dia. Jelas? Jelas? Bagus. Cikgu dah bagi tahu perbezaan, so ingatlah apa yang cikgu bagi tahu sekarang. Perbezaan dia kamu boleh ingat perbezaan dia. Senang untuk kamu ingat. Cikgu dah bagi kamu contoh. Cikgu tak nak padam. Cikgu sambung dekat bawah. Yang last sekali. Tanih Terra Rosa. Nama pun dah cantik. Di hutan apa? Mediterranean. Terra Rosa. Terra Rosa. Terra Rosa. Nampak perkataan rosa? Nampak perkataan rosa? Ros. Lazimnya ros warna apa? Lazimnya lah. Lazimnya. Ros warna merah. Kan? Ros warna merah. Cikgu tahulah ada ros zaman sekarang warna putih, warna purple dan sebagainya. Tapi lazimnya ros berwarna merah. That means tanih Terra Rosa adalah tanih merah. Red soil. Red soil. Red soil. Di kawasan hutan Mediterranean. Ingat sekali dengan kawasan. Ni cikgu bagi keyword untuk kamu ingat. Ini adalah jenis tanih kamu dah tahu. Sekarang kita nak tahu ciri dia. Kita nak tahu ciri dia adalah campuran. Dia bercampuran dua. Campuran tanah liat dan pasir. Campuran tanah liat dan pasir. Sorry. Warna dia kamu boleh ingat warna merah ataupun coklat kemerahan. One kind of red. Brownish red. Brownish red. Tanah ini lazimlah kita boleh jumpa red soil. Menggalakkan pertumbuhan hutan Mediterranean. Kerana apa? Yang terdiri daripada boleh nampak?
Hutan pokok tirus means, okay, hutan bangkut, hutan pokok tirus. Okay, the pokok-pokok memang pokok yang pelik-pelik sikit. Okay, shape-shape yang pelik sikit. Okay, pokok apa, pokok yang fine lah. Okay, pokok tirus, hutan bangkut, pokok tirus. Okay, jenis pokok yang, okay, shape dia pelik. Macam ni lah. Boleh Google. Cikgu dah bagi contoh dah dekat kamu punya nota. Dan macam biasa, tumbuhan semula jadi, jenis tumbuhan semula jadi. Okey, macam cikgu cakap tadi, pine, lavender, rosemary. Okey, dan juga haiwan liar ataupun hidupan liar. Okey, jelas? Jelas? Okey, hidupan liar macam biasa hutan. Okey, haiwan hutan, serigala lah. Okey, dan sebagainya. Okey, sebelum cikgu masuk iklim, okey, mari kita ingat balik. Sebelum cikgu masuk iklim, mari kita ingat balik. Okey, tanih yang pertama, tanih jenis apa? Chenozem adalah sejenis tanih hitam. Okey, yang kedua, jenis tanih apa? Yang kedua, tanih apa? Permafrost, tanih beku. Yang ketiga, aridisols. Tanih apa? Tanih kering dan tandus. Tanih yang keempat. Tanih yang keempat apa? Litosol adalah tanih yang pelbagai. Pelbagai. Ada pasir, ada liat, ada lembap, warna merah ataupun kuning. Yang kelima, tanih apa? Ada dah belakang ni. Podzol. Tanih nipis, berasid dan beku. Bila tanih beku, tumbuhan tak boleh menerjah masuk dalam tanah untuk mencari air. So, tumbuhan berakar pendek yang sahaja. Okey, dan yang keenam, tanih yang keenam adalah tanih terra rosa, tanih merah. Okey, jelas? So, ini saja jenis tanih keenam tanih. Okey, so please ingat cikgu dah bagi kamu tips. Okey, apa yang perlu kamu ingat, macam mana kamu nak ingat, cikgu dah bagi. Okey, sekarang tugas kamu buat ulang kaji. Kamu kena buat ulang kaji. Okey, semua di tangan kamu sekarang. Okey, cikgu nak masuk iklim. Cikgu nak masuk iklim. Okey. Okey, boleh cikgu padam? Boleh cikgu padam. Okey. Iklim, cikgu okey, sebelum cikgu masuk iklim, okey kejap bagi cikgu padam dulu. Kita akan belajar iklim dalam bentuk peta minda. Okey. Okey, ni kamu dah salin, kamu boleh cikgu padam? Ni kamu dah salin. Cikgu padam ni sekali ya. Okey. Apa-apa cikgu akan terangkan. Okey. Okey, alright. So kita masuk kepada apa? Iklim. Okey, iklim pun kamu dah pernah belajar. Okey, so ingat balik sahaja. Okey, ingat balik sahaja. Iklim. Okey, ada berapa jenis iklim? Ada berapa jenis iklim pelajar-pelajar?
Okey, nota kamu jangan risau, nota iklim kamu jangan risau. Memang dah cukup lengkap cikgu bagi untuk kamu. Memang dah cukup lengkap cikgu bagi untuk kamu. Sebab cikgu tahu iklim is a very crucial bab. Sebab tu cikgu bagi secara detail apa yang perlu kamu tahu. Memang dah cukup detail. Kamu rujuk saja nota yang cikgu bagi. Okey? Jelaskan apa yang cikgu nyatakan dalam nota. Bahagian iklim dan juga bahagian-bahagian sebelum ni. Okey. Jelas? Tak respon tu. Okey. Vityashri okey? Okey, ada 4 jenis iklim. 4 jenis iklim. Okey, yang pertama. Iklim apa? Iklim gurun panas. Yang kedua, iklim apa? Yang kedua, iklim monsun tropika. Ingat balik. Iklim monsun tropika. Iklim Siberia dan iklim Laurentia. Iklim Laurentia. Kenapa? Ada masalah ke? Nampak kan apa yang cikgu tulis? Okey, apa yang perlu kamu ingat? Okey, apa yang perlu kamu ingat? Macam cikgu bagi tahu dalam awal kelas hari tu, kamu kena ingat untuk keempat-empat jenis iklim ini, kamu kena ingat kawasan, kamu kena ingat suhu, kamu kena ingat hujan, kamu kena ingat angin, and then kamu kena ingat jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Untuk setiap jenis iklim, bagi keempat-empat iklim yang kamu akan belajar, iklim gurun panas, iklim monsun tropika, okey, iklim Siberia dan juga iklim Laurentia. Bagi keempat-empat iklim ini, kamu kena ingat jenis kawasan, kamu kena ingat suhu, kamu kena ingat hujan dan juga angin, dan macam biasa jenis tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Jelas? Jelas? Okay. So we will go one by one. Okay, secara umum. Cikgu akan bagi kamu secara umum. So, kamu buat ulang kaji, kamu boleh rujuk dengan lebih mendalam. So, what I'm writing on the board now, please catat dekat kamu punya nota. Okay? So, iklim gurun panas adalah kawasan gurun Arab. Okay, kawasan gurun Kawasan gurun Kawasan gurun Arab. Okay, seperti apa? Di mana? Jordan, Iraq, Oman, okay, Arab Saudi, negara-negara Arab. Okay, negara-negara yang panas, suhu dia panas, yang mengalami iklim gurun panas. Okay, jelas? Kawasan gurun Arab. Jelas? Dan suhu dia kamu kena ingat, suhu tahunan adalah
25 darjah Celsius. Okey, 25 darjah Celsius. Dan suhu siang, dia ada juga suhu siang dan suhu malam. Okey, 2 siang dan juga malam. Okey, dan kamu kena ingat julat suhu tahunan. Julat suhu tahunan. Jangan risau, benda ni ada dalam nota kamu. Cikgu dah masukkan dalam point form, itulah yang kamu kena ingat. Itulah yang kamu kena ingat. Okey? Nampak kan dalam nota cikgu bagi dalam point form. So cikgu dah senangkan, cikgu dah ringkaskan untuk kamu, itulah yang kamu perlu ingat. Okey? Sekarang kita lihat pada hujan pula. Di kawasan panas, okey, hujan akan kurang. Okey? Kawasan panas, okey, maksudnya kawasan yang hujannya kurang. Okey? Kurang daripada 200 mm. Okey? 250 mm. Kenapa tak ada respon Are you guys with me? Hello? Okey. Okey. Dan kamu kena ingat angin timuran. Okey, berkenaan dengan angin timuran. Okey, angin timuran bertiup dari mana? Dari arah mana? Okey. Darat atau laut. Darat atau laut. Untuk dan juga angin kering. Sama juga angin kering, darat atau laut. Okey, angin ni, okey, cikgu bagi tips. Angin ni, macam mana kamu nak ingat angin ini bertiup dari arah darat ataupun timur? Okey, lihat sini. Angin kering. Angin kering. Nampak perkataan angin kering dalam kamu punya nota bahagian angin. Okey, angin kering. Okey. Angin kering adalah dry. Dalam bahasa Inggeris, angin kering adalah dry. Okey, kalau dry, nampak perkataan dari darat ke laut. Dari darat ke laut. Nampak? So, kamu tahu angin kering bertiup dari darat ke laut. Jelas? Jelas? Yang lain jelas? Kenapa silent sangat? Okey, ini satu tips. Okey, angin kering bertiup dari arah darat ke laut. Macam mana kamu nak ingat kering adalah dry? Okey, merujuk kepada darat. Okey, senang kamu nak ingat. Suhu malam, suhu siang kamu rujuk dalam nota kamu. Okey, suhu malam dan suhu siang. Okey, suhu siang adalah 32 darjah Celsius hingga 36 darjah Celsius. Mengapa? Kerana langit tidak berawan. Okey, contoh soalan kamu boleh ditanya, mengapa? Okey, mengapa pada waktu siang kawasan beriklim gurun panas mengalami suhu 32 darjah Celsius hingga 36 darjah Celsius? Okey, jawapan kamu adalah keadaan ini berlaku ketika itu kerana langit tidak berawan. Bila langit tidak berawan, suhunya adalah
32 darjah Celsius ke 36 darjah Celsius. Okey, pada waktu yang di iklim gurun panas. Jelas? Jelas? Okey, bagus. Okey, cikgu sambung. Dan macam biasa kamu kena ingat untuk setiap iklim, kamu kena ingat jenis tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Okey, kita masuk, cikgu padam, kita masuk kepada iklim monsun tropika. Iklim monsun tropika. Iklim monsun tropika. Okay, give me a few more minutes. Okay, kejap bagi cikgu masa sikit. Okey. Okey, masuk kepada iklim monsun tropika. Masuk kepada iklim monsun tropika. Okey, kawasan India, Pakistan. Okey, apa lagi? Sri Lanka, Bangladesh. Okay, the Indian countries, mostly the Indian countries. Bangladesh. Okay, the Indian countries. Okay, dan apa yang kamu ingat, kena ingat adalah suhu 24 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Okey. Dan kamu kena ingat jumlah hujan. Okey, jumlah hujan. Okey. Apa yang perlu kamu ingat di sini, cikgu nak tekankan. Okey, hujan lebat. Tetapi taburannya tidak sekata. Taburan, okey, merujuk kepada taburan hujan. Okey, the rainfall. Rainfall. Okey, taburannya tidak sekata. Okey, ada tempat yang hujan, ada tempat yang tak hujan. Okey, dan kamu ingat jumlahnya adalah 1000 mm hingga 2000 mm. Okey. Ini penting ya, cikgu tekankan di sini sebab tu cikgu tulis dan cikgu tekankan di sini. Hujan lebat tetapi taburannya tidak sekata. Okey? Dan kamu kena ingat angin. Okey. Tiupan angin. Dekat nota kamu sila catat ya apa yang cikgu tulis. Yang penting yang cikgu tulis. Okey? Dan macam biasa kamu ingat, okey, tumbuhan dan hidupan liar. Tumbuhan dan hidupan liar. Kenapa cikgu tak tekankan sangat iklim, cikgu tak pergi so deep sebab kamu dah pernah belajar kan jenis-jenis iklim. So sebab tu cikgu cakap apa yang perlu kamu ingat di sini untuk jenis iklim. Contoh iklim Siberia, okey kamu kena ingat, okey iklim Siberia ini berlaku di kawasan apa? Kawasan mana? Okey mesti kamu dah tahu kan, kamu dah pernah belajar sebelum ini. Okey dan juga sama suhu untuk iklim Siberia berapa? Okey dan hujan bagi kawasan yang beriklim Siberia macam mana taburan hujannya, dan juga sama juga untuk tiupan angin. Dan kesemua
ciri ini kawasan suhu hujan dan angin mempengaruhi jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang hidup di kawasan iklim Siberia. Faham atau tidak? Faham atau tidak? Faham ataupun tidak? Okey, faham kan? Sebab iklim kamu dah pernah belajar. So, mesti kamu dah tahu iklim ini berlaku di kawasan yang mana. Dan iklim jenis ini mempunyai suhu yang antara dari suhu darjah Celsius berapa ke berapa. Okey, dan yang ketiga, di kawasan iklim Siberia, hujan dia, taburan hujan dia pula bagaimana? Kamu dah tahu, kamu dah belajar. Angin pula, tiupan angin dia yang macam mana? Itu pun kamu dah tahu. Apa yang penting sekarang, pelajar-pelajar kena ingat balik semua ini, kawasan suhu hujan angin, bagaimana keempat-empat ciri ini, ciri kawasan, ciri suhu, ciri hujan, ciri angin, mempengaruhi jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar, jenis tumbuhan semula jadi yang hidup di kawasan iklim, contoh iklim gurun panas, iklim monsun tropika, iklim Siberia dan iklim Laurentia, dan juga jenis hidupan liar yang hidup di kawasan beriklim gurun panas, beriklim monsun tropika, beriklim Siberia dan beriklim Laurentia. Okey, sebab bab 3 apa yang kamu belajar? Pengaruh faktor, okey, pengaruh persekitaran. Jadi ini adalah secara umum iklim adalah pengaruh persekitaran yang mempengaruhi jenis tumbuhan dan juga jenis hidupan liar. Okey, kamu dah belajar sebelum ini bentuk muka bumi, kamu dah belajar, iklim kamu dah belajar, saliran kamu dah belajar. Apa yang baru untuk kamu jenis tanah yang kamu belajar tadi. Betul kan? Okey, untuk iklim sama, kamu dah pernah belajar semua ni, kamu dah pernah nampak, kamu dah kenal. Apa yang perlu kamu ingat? Jenis kawasan, ingat balik jenis kawasan, suhu, hujan, angin dan macam mana, bagaimana keempat-empat ciri ini mempengaruhi jenis tumbuhan semula jadi yang hidup di kawasan yang beriklim sebegini dan juga jenis hidupan liar yang boleh hidup di kawasan iklim gurun panas, monsun, Siberia dan Laurentia. Okey. Stop untuk membebel, cikgu sambung iklim Siberia. Okey, cikgu sambung secara umum apa yang perlu kamu ingat. Faham kan apa yang cikgu bebel sebelum ni? Yang cikgu bebel tadi, cikgu tekankan tadi. Faham atau tidak? Oh, habis masa. Okey, bagi cikgu 5 minit boleh? Bagi cikgu 5 minit boleh? Kamu ada kelas ke lepas ni? Kamu ada kelas? Okay, tak 5 minutes won't hurt, right? Okay, cikgu minta masa kamu 5 minit. Cikgu minta masa kamu 5 minit. Okay, iklim Siberia. Okay, iklim Siberia. Okay, kawasan apa? Utara Asia. Kawasan Utara Asia. Okay, kawasan Utara Asia. Okay, bahagian besar, sebahagian besar Rusia. Ini kamu mesti ingat. Okey, apa yang penting? Utara Eropah. Utara Eropah. Okey, muka surat, rujuk kepada muka surat. Okey, Utara Eropah. Utara Eropah bahagian Jerman dan Poland. Poland. Okey, so kawasan, ingat kawasan yang di mana kawasan iklim Siberia. Okey, suhu. Ingat suhu. Okey, ingat suhu. Musim panas dan juga musim sejuk. Musim panas dan musim sejuk. Musim panas, iklim Siberia kamu dah kenal, iklim sejuk sederhana. Okey, iklim panas, musim panas dan musim sejuk. Okey. Dan ingat juga musim bunga, musim luruh.
Musim bunga dan juga musim duruh. Okey. Dan macam biasa, hujan, taburan hujan dan angin. Taburan hujan dan angin. Okey. Sama juga untuk iklim Laurentia. Iklim Laurentia, apa yang penting? Okey, cikgu tekankan untuk kamu. Apa yang penting? Kawasan. Okey, kawasan mana? Kanada Timur. Kawasan Kanada Timur dan Timur Laut. Timur Laut mana? Timur Laut Amerika. Timur Laut Amerika. Dan sama juga ingat suhu musim panas dan juga musim sejuk. Dan ingat taburan hujan dan tiupan angin. Dan kesemua ini kamu kena ingat jenis tumbuhan dan juga hidupan liar. Jangan risau, ada cikgu dah bagi sama yang apa kita belajar dalam tanah tadi. Okey, cikgu dah bagi jenis tumbuhan dan juga jenis hidupan liar dalam nota kamu dengan sangat-sangat jelas. Okey. So itu sahaja. Okey. Itu sahaja untuk bab 3. Okey, itu sahaja untuk bab 3. Sebelum cikgu tamatkan kelas, ada apa-apa soalan? Dan pastikan kamu buat ulang kaji ya, dan jangan lupa jenis tanah tadi. Jenis tanah adalah satu perkara yang sangat baru untuk kamu. Kamu tak pernah dengar jenis tanah yang tersebut sebelum ni. So please remember and do your revision. Okay. So dan cikgu minta maaf, cikgu ambil masa lebih sikit. Okay, maafkan cikgu. Okay. So minggu okay, bye. Baru cikgu jumpa Vignesh. Okay. So cikgu akan jumpa kamu macam biasa minggu depan dan kita akan sambung. Okay, jelas? Ya, untuk bab 3 hanya 4 iklim yang kamu perlu ingat. Gurun panas, monsun tropika, Siberia dan Laurentia. Ingat keempat-empat iklim ini. Untuk jenis pengaruh jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okay. Okay, bye-bye. Thank you so much. Dan cikgu minta maaf sangat-sangat. Cikgu ambil masa lebih sikit saja. Okay, sorry ya. Okay, kita akan sambung minggu hadapan dengan topik yang baru. Okay, I'll see you guys next week. Okay, thank you so much for attending today's class and thank you so much for spending a little bit of time. Walaupun dah lebih masa kamu sanggup tunggu. So thank you so much. Cikgu akan jumpa kamu minggu hadapan. Till then, take care. Bye. Okay, thank you. I'm fine, Vityashri. I'm fine. Thank you so much for asking. I'm fine. Take care, Vityashri. Bye, Vignesh. Bye-bye. Bye, Tanuja. Bye. Okay, bye, Azlan. Take care. Selamat berbuka puasa untuk esok. Bye, Vityashri. Bye, Namita. Okay.